Sabah buat persiapan terperinci bagi memperkukuh tuntutan geran khas 40%. Perinciannya kita bersama Rozila Wati Asrid di Kota Kinabalu. Teruskan Zila. Ya, Ifa, Sabah Law Society SLS diminta mengemukakan input terperinci bagi mengukuhkan tuntutan Sabah terhadap geran khas 40% daripada Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Menteri, input tersebut akan disalurkan kepada Jabatan Peguam Besar Negeri dan Kementerian Kewangan Negeri sebagai asas perbincangan berterusan antara Sabah dan Putrajaya. Dalam satu kenyataan, Datuk Hajiji menjelaskan permintaan itu susulan keputusan Mahkamah Tinggi pada 17 Oktober yang mengarahkan kedua-dua kerajaan mengadakan rundingan dalam tempoh 90 hari mengenai geran perlembagaan terbabit. Selain isu geran khas, Ketua Menteri turut meminta SLS menyertai pasukan penggubalan kerangka dana pelaburan masa depan anak Sabah atau Sabah Sovereign Wealth Fund SSWF termasuk penyediaan draft enactment. SSWF merupakan antara ikrar utama manifesto GRS dengan sasaran meningkatkan hasil tahunan negeri kepada 10 bilion ringgit menjelang 2030. Modal permulaan dana itu akan menggunakan sebahagian rizab negeri selain peratusan tetap daripada geran khas 40% yang diterima setiap tahun. Pasukan SSWF turut melibatkan wakil kerajaan, profesional serta pakar dalam bidang pelaburan, kewangan dan perundangan. Terdahulu, Ketua Menteri mengadakan pertemuan dengan Presiden SLS, Datuk Mohamed Nazim Madwarin dan bekas Presiden, Datuk Roger Chin. Sementara itu, cadangan penubuhan dana pelaburan masa depan anak Sabah dilihat sebagai langkah penting untuk menjamin pelaburan jangka panjang dan mengukuhkan ekonomi negeri. Tujuan ini adalah satu langkah baik, langkah bijak untuk memastikan kelestarian Sabah itu berterusan. Dalam sudut ekonomi kita sekarang ini, kita punya pergantungan ekonomi ini adalah bergantung kepada perkhidmatan, pelancongan dan juga pembuatan. Bercakap dalam temu ramah eksklusif bersama RTM di Kota Kinabalu, Dr. Imbarin turut mencadangkan tadbir urus dua lapisan untuk mengurus dana ini. Bermula dengan Board of Guidance yang dianggautai pakar berkecuali bagi merangka ordinan sebelum pengurus profesional dilantik mengurus pelaburan. Mengulas risiko penggunaan sebahagian hasil 40% MA63 sebagai modal, ini reaksi Dr. Imbarin. Sebahagian daripada 40% itu digunakan untuk dana kekayaan ini sebagai suntikan modal, dan saya yakin dengan dana ini ianya akan membawa kebaikan dari sudut, bukan saja dari sudut dana itu sendiri berkembang, tetapi juga akan membantu negeri Sabah apabila kita berhadapan dengan ketidakseimbangan fiskal, terutamanya fiskal policy dalam negeri. Sasaran 636 point of presence POP di seluruh Sabah hampir tercapai dengan 547 lokasi kini siap dibina. Kemudahan itu bagi memperluas akses internet berkualiti ke seluruh negeri. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata pembangunan hampir 1 bilion ringgit ini penting untuk memastikan rakyat termasuk di luar bandar dan pedalaman menikmati internet yang stabil dan berkualiti. Kami juga minta telco bagi mereka satu package yang sangat-sangat baik, sangat-sangat menarik, iaitu di Sabah kita nampak bahawa mereka boleh dapat 300 Mbps denganlah hanya RM35 sebulan, iaitu kontrak untuk 2 tahun. Jadi ini adalah satu package khasnya diwujudkan untuklah POP sahaja. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Sekolah Yu Shin Tenom. Menurut Tio, pelaksanaan POP secara berfasa bukan sahaja merapatkan jurang digital tetapi turut membuka peluang pembelajaran, ekonomi dan akses perkhidmatan kerajaan secara lebih efisien. Persiapan RTM Sabah bagi menghadapi pilihan raya negeri ke-17 kini memasuki fasa akhir. Simulasi penuh dilaksana melibatkan tugasan lapangan, operasi studio, media sosial dan penyelarasan di pusat operasi siaran.
Persediaan ATM Sabah untuk menghadapi pilihan raya pada hari ini, kita mengadakan simulasi pilihan raya supaya semasa pilihan raya nanti berjalan lancar, dan seramai 245 orang petugas pada hari ini untuk latihan pilihan raya. Sementara itu, untuk makluman semua, petugas kami pada pilihan raya nanti adalah seramai 466 orang untuk memastikan laporan liputan berita kita sampai dengan tepat kepada masyarakat. RTM Sabah akan melaksanakan liputan menyeluruh semasa hari pengundian, proses penjumlahan undi dan pengumuman keputusan rasmi PRN Sabah ke-17, 29 November ini. Dalam pada itu, pengundi muda dijangka menjadi penentu keputusan PRN Sabah ke-17 sekiranya mereka keluar mengundi. Ini kerana pilihan raya kali ini menyaksikan peningkatan jumlah pengundi muda sehingga 40%. Penganalisis politik UiTM Sabah, Dr. Siti Yasmin Badrum berkata, beliau kini lebih kritikal dan menilai calon berdasarkan sejauh mana aspirasi mereka diangkat. Saya rasa memang perlunya dititik beratkan di sektor pendidikan, apa kepentingannya, apa kewajarannya mereka untuk mengundi, dan apa implikasi undian mereka itu kepada pentadbiran negeri dan negara, dan juga polisi yang bakal dilaksanakan oleh kerajaan baharu. Beliau menambah perwakilan calon muda serta manifesto yang realistik serta memfokuskan belia akan mempengaruhi sokongan kumpulan ini. Media sosial terus menjadi platform utama yang membentuk pandangan belia. Namun Dr. Siti Yasmin mengingatkan kesan positif dan negatif penggunaan media sosial yang tidak terkawal. Secara keseluruhan, peningkatan perbincangan politik dalam kalangan belia dilihat berkembang sihat dengan potensi memberi impak besar kepada lanskap politik negeri pada PRN kali ini. Dengan hanya berbaki beberapa hari sebelum hari mengundi, penduduk Lahad Datu berharap wakil rakyat baru nanti memberi tumpuan kepada pembangunan asas dan kebajikan, termasuk naik taraf jalan raya, lampu jalan, lapangan terbang serta pembinaan sekolah menengah agama. Asma Asmuni ada perkongsiannya. Keupayaan calon bekerja untuk rakyat nyata menjadi fokus penduduk di Lahad Datu. Pilihan mereka pastinya bukan kerana parti semata-mata. Bagi pendapat saya lah, sebagai penduduk Lahad Datu, yang saya utamakan tu jalan lah. Terutama jalan dengan lampu-lampu jalan. Itu yang utama sebab banyak kemalangan jadi sebab kadang-kadang tiada lampu. Kalau bagi saya personal yang boleh buat kerja lah Kak. Kalau sekadar untuk parti tu, sorry. Kalau boleh lapangan terbang lah. Lahad Datu kan kecil betul. Maksudnya saya mau tu dibesarkan lah. Dan keduanya pasal sampah. Sampah ni masih ada lagi banyak kan di kampung-kampung, siring-siring laut tu masih lagi tak terkawal. Ya, bagi saya pilih calon. Kalau calonnya okey sebelum ni banyak berjasa, saya pilih itulah. Mengharapkan sekiranya ada sekolah menengah agama yang berada di Lahad Datu. Jadi tidaklah anak-anak kami ni keluar untuk menuntut ilmu. Sebab hari itu pun anak saya terpaksa pergi Tambunan disebabkan jauh, terpaksa saya kasih berhenti dia. Harapan mereka agar calon yang menang kelak benar-benar memahami keperluan rakyat serta melaksanakan tanggungjawab dengan jujur dan berkesan demi kesejahteraan rakyat Lahad Datu. Sementara itu, Eastern Sabah Security Command (ESCOM) terus mempertingkat tahap kesiapsiagaan. Ia dilaksana bersama semua agensi keselamatan menjelang hari pengundian. Harapan saya supaya warga komuniti Ezon ini confident dengan keadaan keselamatan dan mereka dapat diharap untuk menunaikan tanggungjawab untuk keluar mengundi. Tambahan pula, masyarakat juga kita jadikan sebagai rakan kita. Dia mata kita, dia telinga kita, dia juga rada bergerak kita. Ketika tumpuan diberikan kepada kempen pilihan raya Sabah dan aspek keselamatan di kawasan Sabah Timur turut menjadi keutamaan, dan ESCOM bersama agensi keselamatan lain juga turut giat memperkukuh kesiapsiagaan bagi memastikan suasana pilihan raya berlangsung dengan aman dan juga terkawal. Laporan Asma Asmuni, RTM.
Menjelang hari pengundian PRN Dun Sabah Sabtu ini, calon-calon JRS terus memperincikan pencapaian penggal lalu sambil menawarkan kesinambungan pembangunan di kawasan masing-masing. Calon JRS Dun Nabawan Dato' Abdul Ghani Yassin menegaskan kejayaan menyelesaikan isu tanah yang berlarutan puluhan tahun menjadi bukti komitmen pentadbiran lalu. Penyelesaian itu membuka peluang penduduk memiliki tanah untuk pertanian dan pembinaan rumah. Perkara itu diakui penduduk kampung. Ini adalah melibatkan keperluan penduduk. Bila penduduk ada tanah, mereka boleh berusaha. Memang kami amat bersyukur dan berterima kasih. Dalam tempoh JRS pemerintah, kami ucap terima kasih kepada Dato' lah kerana dapat membantu dari segi usaha tanam kelapa sawit. Di samping itu juga dari segi tanah kan dapat menyelesaikan apa semualah. Di Membakut, Dato' Dr. Muhammad Arifin Arif bertekad meneruskan tumpuan kepada pembangunan rumah ibadah, sekolah mubalik dan institusi keagamaan bagi memastikan semua komuniti mendapat manfaat seimbang. Kita laksanakan dan semata-mata untuk memastikan mereka juga mendapat tempat di hati kita dan memang itu hak mereka yang kita perlu tunaikan. Sementara itu, kempen JRS di Tanjung Keramat menunjukkan momentum positif dengan calon Shah Alfi Yahya giat melaksanakan ziarah komuniti, kempen rumah ke rumah serta jelajah ke beberapa lokaliti utama. Beliau turut menyertai program belia dengan menghadiri perlawanan persahabatan antara belia Tanjung Keramat dan pasukan dari Brunei di Sembulan. Di Penampang pula, momentum kempen calon Pakatan Harapan Dun Moyog terus meningkat menjelang hari pengundian. Remista Jimmy Taylor kini mempergiat ceramah kelompok dan lawatan rumah ke rumah bagi mendekati pengundi secara langsung. Kita tengok momentum dia makin pick up, semakin hampir masa voting day, tapi kita masih kerja keras menyantuni semua pengundi-pengundi, terutama sekali kawasan Moyog ni. Beliau ditemui RTM selepas konsert Mega Remista di Penampang. Agenda pelaburan dan peranan tenaga muda menjadi tumpuan utama kempen. Inisiatif perumahan antara perkara paling dekat di hati rakyat sepanjang kempen PRU Dun Sabah yang berbaki 3 hari lagi. Di Membakut, 84 keluarga kini menikmati kediaman baharu di bawah program Rumah Mesra SMJ yang siap sepenuhnya sejak 2022. Rumah Mesra SMJ merupakan antara inisiatif di bawah teras ketiga Hala 7 SMJ 1.0 yang menekankan modal insan dan kesejahteraan rakyat. Pendekatan ini membolehkan penduduk kurang berkemampuan memiliki rumah secara percuma sekaligus meningkatkan kualiti hidup mereka. Sebelum ni rumah kami memang sangat daif lah dengan kalau cuaca hujan, air masuk, dengan anak-anak yang tidak selesa dengan pembelajaran, belajar, dan setelah layak menerima rumah SMJ ini, syukur Alhamdulillah kami amat selesa di sini dan lebih selamat tinggal di rumah inilah. Belum dapat rumah SMJ ni, saya menyewa je lah, menumpang, kadang-kadang menumpang tempat saudara di rumah mentua. Sekarang sudah dapat rumah ni adalah alhamdulillah, ada senang sikit. Dulu kami susah lah, hidup menumpang. Lepas tu kami memohon nikasi, baru kami dapat lah. Dari 2018 saya memohon. Baru tahun ni kami dapat. Baru-baru ini, Ketua Menteri turut mengumumkan penambahan 10 unit rumah SMJ di setiap dun khusus untuk pasangan belia baru berkahwin, menjadikan 50 unit rumah SMJ bagi setiap dun bermula tahun depan. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Ifa untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Setiap undi membawa suara dan harapan rakyat Sabah. Bah Undi 2025, salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Zila.